Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Sambungan penjelasan buku saya ini, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik tuan-tuan, pada pagi yang indah ini dalam suasana matahari sedang naik, sunrise, ayuh kita mendengar penjelasan buku saya ini sambil menikmati keindahan pandangan menggunakan drone ya. Saya sekarang ini di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam lebih kurang pukul 7.30 pagi. Sekarang ini waktu syuruk 7.18 pagi. Okey, jadi saya naikkan sedikit drone untuk kita menikmati pandangan Tasik berserta dengan sunrise. Nampaknya matahari sebenarnya belum ataupun sudah naik tapi berselindung di sebalik awan ya. Okey, kembali kepada buku saya ini, kita masih lagi dalam bab ketika menziarahi taman syurga. Apa maksudnya tu? Apabila kita menziarahi orang yang sakit, baik di hospital, baik di rumahnya, kita sebenarnya sedang ziarah ke taman syurga berdasarkan hadis-hadis yang telah saya baca dalam video-video sebelum ini. Dalam video yang baru saja sebelum ini, sebaik sahaja sebelum ini, okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menyertai video ini, okey, ketahuilah video ini adalah secara bersiri sebab saya menjelaskan buku saya ini dengan video-video secara bersiri. Saya ada buat satu playlist yang khas untuk semua video-video ini setelah pun disusun ikut tertib. Jemput tonton daripada awal ya, daripada video yang pertama. Baik, jadi dalam video yang lepas kita telah pun jelaskan apa yang patut dilakukan apabila menziarahi taman syurga, apabila menziarahi orang yang sakit, baik di hospital maupun di rumah. Antaranya, sedikit ulang kaji ya, antaranya ialah berkata-kata yang baik kerana malaikat mengaminkan apa-apa perkataan baik yang kita ucapkan ya apabila menziarahi orang sakit ataupun orang yang telah meninggal dunia, Itu yang pertama. Yang kedua, membacakan kepadanya hadis-hadis yang menerangkan hikmah di sebalik ujian sakit. Hikmah di sebalik apa-apa ujian. Moga-moga dengan pembacaan, penyampaian hadis tersebut, okey, pada pagi ini bulan masih penuh. Okey, jadi situ boleh nampak bulan ya. Okey, sambung. Okey, jadi moga-moga dengan pembacaan hadis-hadis tersebut ia dapat menjadi motivasi, menjadi sumber kegembiraan orang yang sedang sakit. Sebab lazimnya bila sedang sakit akan rasa down, akan rasa tak seronok. Jadi berikan khabar gembira kepada mereka bahawa sakit itu ada banyak hikmah-hikmah di sebaliknya. Hadis-hadis tersebut juga telah saya sampaikan di bahagian awal buku ini. Okey, berita gembira tentang sakit ni ya. Okey, dan kita juga telah baca hadis Nabi SAW dalam video sebelum ini. Bagaimana baginda apabila menziarahi salah seorang yang sakit, baginda juga membacakan hadis, menyampaikan hadis yang menerangkan penyakit itu, membersihkan dosa sebagaimana dibersihkan kotoran daripada emas dan juga perak sehingga tinggallah emas dan perak yang tulen, yang pure ya. Kemudiannya apa lagi yang baginda ajar apabila kita ziarah orang sakit? Kita mendoakannya. Dan saya telah sampaikan 3 doa daripada Nabi SAW yang ringkas dan mudah saja. Sudah hafal ke belum? Doa yang pertama baca 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan arasy yang agung, agar disembuhkan engkau. Baca 7 kali ya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat kedua, ini doa yang Nabi baca sendiri apabila pergi ziarah sahabat yang sakit ya. Itu yang pertama. Doa yang kedua yang baginda baca, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas washfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, hilangkanlah, halaukanlah
penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh. Okey, engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa kesan lanjutan. Kemudiannya, kalaulah kita tak hafal doa-doa ni ke apa, bila ziarah orang sakit, ada satu lagi doa daripada Nabi SAW, sangat ringkas, sangat mudah. Kita tak hafal pun tak apa, confirm boleh baca. Apa dia? Hadis di mana? Okey, hadis riwayat Imam Muslim ya, apabila baginda menziarahi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, baginda berdoa mudah saja. Allahumma shfi Sa'adan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Jadi jika tak hafal semua tu, kita boleh saja doa. Katakanlah kita pergi ziarah rakan kita, nama dia Ahmad lah. Ya Allah, sembuhkanlah Ahmad. Ya Allah, sembuhkanlah Ahmad. Ya Allah, sembuhkanlah Ahmad. Mudah saja 3 kali. Dalam bahasa Melayu pun boleh, Inggeris pun boleh, apa-apa bahasa pun boleh. Baik, selain tu, jika ada tonton video-video sebelum ini, sedikit lagi ulang kaji, ada saya cerita bagi sahabat-sahabat, bagi para pembaca, bagi para penonton yang memiliki ilmu dalam hal ini, kita jelaskan kepada pesakit tentang cara-cara solat ketika sakit. Sebab lazimnya buku macam ni kan, panduan akidah dan ibadah ketika sakit. Bila sihat, kebanyakan orang confirm tak akan baca. Bila dah sakit, baru nak baca. Tapi sedang sakit ke, sedang sakit berat ke, sakit kronik ke, macam mana pula nak baca kan? Okay. Jadi terangkan bahawa solat itu tetap wajib. Terangkan kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran hukum Islam dalam rangka membersihkan diri daripada hadas besar, dalam rangka membersihkan diri daripada hadas kecil, bagaimana berwuduknya, bagaimana bertayamumnya, bagaimana mandi wajib jika perlu, bahawa tayamum pun boleh menggantikan mandi wajib. Okey, dan cara solat ketika sakit, jika tidak dapat rukuk sujud, duduk tasyahud seperti biasa, jika tidak dapat menghadap kiblat. Jangan tanya pula kat ruangan komen video ni tau. Telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini, sila rujuk playlist ni. Yang ini ulang kaji saja. Sebab kadang-kadang bila kita ziarah orang yang sakit, tak tahu apa nak buat. Lalu dibacakan Yasin, lalu dibacakan selawat syifa, lepas tu borak-borak kosong, lepas tu balik. Padahal perkara-perkara yang sebenarnya bermanfaat, jarang-jarang ataupun sebahagian orang dia tidak tahu, lalu dia tidak melakukannya. Ya. Jadi dalam hal ibadah tu kita terangkan bahawa ibadah tetap wajib, ibadah tetap dilaksanakan, maka ada kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran hukum Islam tentangnya. Ya. Okey, ini bila merujuk kepada solat. Tetapi bila merujuk kepada puasa pula, puasa Ramadan, kadang-kadang orang kita sebahagianlah ataupun segelintir dalam bab solat dia kurang sikit, tapi dalam bab nak puasa tu dia nak juga puasa. Jadi sakit kronik, sakit ringan tak apa, ini sakit yang kronik, sakit yang berat, tetap juga hendak berpuasa. Maka dijelaskan kepadanya ada juga kelonggaran kemudahan hukum Islam di mana dia tidak perlu berpuasa, dan apabila sudah sihat kelak dia boleh qada. Jika sakitnya tu berterusan, dia ada pilihan untuk membayar fidyah. Alright, dan jika dia ada pilihan nak puasa pun, qada pun boleh, fidyah pun boleh, maka yang lebih utama ialah mengqada puasa. Ya. Jadi dalam bab puasa ni pun ada video saya yang khas tentangnya. Baik, itu sedikit ulang kaji. Okey, kita masuk ke bab dalam buku ini. Tadi ulang kaji ya. Sekarang kita masuk ke muka surat 281 tentang selawat syifa. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, sebahagian orang apabila menziarahi pesakit ataupun bukan dalam hal ziarah, jika dia sendiri dalam keadaan sakit ke, anaknya sakit ke apa ke, dia bacakan selawat syifa. Okey, apakah selawat syifa tu bagi orang-orang yang tidak tahu? Okey, ini selawat ini agak masyhur. Ya, bagi yang tidak tahu, selawat ini berbunyi, okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alaya alihi wasallam. Okay, ya Allah, berilah rahmat selawat ke atas penghulu kami Muhammad yang menjadi ubat kepada hati dan penawarnya, kesejahteraan badan dan kesembuhannya, juga cahaya penglihatan dan penerangnya, dan berilah rahmat dan salam ke atas keluarganya. Okey, jadi selawat ini kalau kita ada mengkaji, sebenarnya terdapat perbincangan di sebaliknya, ya. Sebelum itu saya nak terangkan bahawa apabila dikaitkan antara selawat dan juga doa, okey, antara selawat dan juga doa, ataupun dalam perbincangan kita kali ini, doa untuk disembuhkan penyakit, sudah ada sunnahnya daripada Nabi SAW. Sudah ada tunjuk ajarnya daripada Nabi SAW. Sebelum itu, bagi yang tak tahu, selawat ini tidak berasal daripada Nabi, baik daripada hadis yang sahih, hasan, dhaif, maupun maudhu. Ia adalah susunan, okay, orang-orang terkemudian. Susunan orang-orang terkemudian, ya. Dibolehkan untuk menyusun selawat sendiri asalkan dalam susunan selawat itu, asalkan dalam lirik selawat itu tidak terdapat puji-pujian yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah, kerana baginda tidak suka dirinya diangkat lebih-lebih daripada status asal baginda sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pesuruh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika hendak dibuat susunan selawat sendiri, hendaklah ia 100% bebas daripada sebarang unsur syirik atau sebarang unsur yang boleh mengakibatkan syirik. Sebarang unsur yang boleh membuka jalan kepada syirik. Dengar ya perkataan saya ni betul-betul. Bukannya sekadar kita jauhi syirik, kita jauhi juga daripada susunan selawat itu sebahagian kita jauhi daripada lafaz ataupun susunan selawat itu sebarang unsur yang boleh membuka jalan kepada syirik. Kenapa sedemikian? Kerana orang-orang awam yang membaca selawat itu, mereka terdedah kepada berbagai-bagai kefahaman. Ada yang faham cara ni, ada yang faham cara tu. Dan ada yang faham melalui selawat ataupun ada yang faham bahawa Muhammad itulah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita selawat kepadanya akan menjadi kesembuhan, akan menjadi faktor penyembuh kepada penyakit. Okey, jadi kefahaman orang yang baca tu berbagai-bagai. Ya, baik. Sebelum itu, sebenarnya saya nak jelaskan kaitan antara doa dengan selawat. Kaitan antara doa dengan selawat ialah kita bukannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda ajar bukanlah menjadikan selawat itu satu bentuk doa. Tidak. Kita berselawat kemudian berdoa. Bukan jadi selawat itu satu bentuk doa. Seperti selawat tafjririyah ataupun selawat nariyah, kan? Untuk memohon sesuatu. Padahal bukan begitu yang diajar oleh Nabi SAW. Demikian juga selawat syifa. Orang yang mengajar ataupun menyusun selawat syifa ini, tujuannya ialah apabila kita berselawat, sambil tu kita memohon kepada Allah. Tujuan asal penyusun, memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit. Tetapi sunnah Nabi atau apa yang diajar oleh Nabi SAW ialah berbeza. Baik, mari kita rujuk kepada hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis nombor 3399. Jika penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 3477. Ada juga dalam buku saya ini, muka surat 281. Muka surat 281, ya. Okey, bahawa Nabi SAW mendengar atau melihat, ya, rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey, baginda mendengar seorang yang berdoa, okey, di mana dalam doanya tu perkataan solat di sini bukan difahami secara istilah tetapi difahami secara bahasa. Dalam bahasa, solat bermaksud doa.
Okay, jadi baginda mendengar seseorang yang berdoa, seseorang yang memohon dalam doanya itu tanpa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajila haza summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Maka Nabi SAW bersabda bahawa dia tergesa-gesa. Lalu baginda memanggilnya dan menjelaskan kepadanya atau kepada orang-orang selain yang dia ada di sekeliling itu. Baginda bersabda, "Iza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidillahi wassana'i alaihi summal yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summal yad'u ba'du bima sya'a." Okay. Maka baginda bersabda, apabila seseorang kalian berdoa, maka mulakanlah dengan memuji Allah dan menyanjung dan memberi sanjungan ke atasnya. Kemudian berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoalah, kemudian memintalah sesudah itu apa saja yang dimahui, apa saja yang disukainya. Jadi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita hendak mula berdoa meminta sesuatu, mulakan dengan pujian kepada Allah. Sebagai contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa? Kemudian berselawat ke atas baginda, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doakanlah apa saja yang kita mahu. Sebagai contoh dalam perbincangan kita sekarang ini ialah tentang ziarah orang sakit ataupun mendoakan orang sakit kan. Okay, caranya kita nak doa, kita mulakan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku ini. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku ini. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku ini. Itu caranya. Jadi apa-apa doa baik untuk mendoakan kesembuhan diri kita ke, sahabat ke, siapa-siapa lain ke, ahli keluarga ke, anak ke, ataupun apa-apa hajat yang lain yang kita ingin mintakan. Kita mulakan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mulakan dengan memuji Allah, menyanjungnya, berselawat ke atas Rasulullah dengan selawat yang biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kemudiannya mintalah apa saja. Sebab itulah dikatakan bahawa antara tempat yang terbaik untuk kita berdoa ialah ketika tasyahud di dalam solat, tasyahud akhir sebelum memberi salam. Sebab kalau kita faham apa yang kita baca dalam tasyahud akhir itu, ia memiliki puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa apa nak. Inilah cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaitan antara selawat dan juga doa. Kita puji Allah, kita selawat macam biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita berdoa. Bukannya kita selalu susun sesuatu lafaz doa yang dalam lafaz itu terdapat apa yang kita nak. Okay? Maaf, bukannya kita susun sesuatu susunan selawat yang kemudian dalam selawat itu ada doa. Yang kemudiannya boleh menimbulkan salah faham kepada sebahagian orang yang mengabulkan doa itu Allah ataupun Rasulullah ataupun selawat itu sendiri. Sebagai contoh selawat syifa ni kan. Okay, nampak kan saya duduk di bawah tu? Dah pakai baju oranye berbelang-belang. Okey, tak apa. Okay, sebagai contoh ya, selawat syifa ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian disambung. Bukan begitu caranya. Kita puji Allah, kita berselawat, kemudian kita doakanlah kesembuhan. Bukan terus disambung tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Bukan begitu caranya. Sebab bila kita tanya orang yang mengamalkan selawat syifa, lain orang, lain penjelasan. Kalau kita tanya kepada para ustaz sekalipun, lain orang, lain jawapannya. Kalau kita tanya akan ada yang menjawab, itu kan doa sebenarnya. Kan kita mulakan dengan Allahumma. Allahumma tu doa.
Kita jawab balik. Yang kamu doakan itu ialah Allah agar Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya doa penyembuhan. Kemudian ada yang kata selawat seperti ini kita sebenarnya sedang bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab baik. Okeylah, bertawasul dengan kemuliaan baginda selepas kewafatan baginda ada khilaf. Jika hendak diamalkan, maka lafaznya ialah ya Allah, aku berdoa kepada engkau dengan kemuliaan Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau sembuhkan sahabat aku ini. Itu baru bertawasul dengan kemuliaan Nabi. Okey, ada pula yang berkata, tak, kita sedang bertawasul dengan amal soleh. Jika benar sedemikian, maka lafaz doanya ialah, ya Allah, selama ini aku banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawasul dengan amal soleh aku itu agar engkau menyembuhkan sahabat aku ini. Itu caranya. Ada yang berkata dengan keberkatan. Siapa pula yang kata dengan keberkatan selawat akan jadi penyembuh pada penyakit? Padahal dengan selawat itu apa fadilatnya? Bila kita selawat atas Rasulullah sekali, Allah selawat kata kita 10 kali. Kita mudah mendapat syafaat di hari akhirat, insya-Allah, daripada Rasulullah. Itu fadilat-fadilatnya. Mana ada fadilat selawat kita mendapat apa yang kita pohon? Mana ada fadilat selawat kita mendapat kesembuhan daripadanya? Kan? Kemudian perkara-perkara inilah bagi sebahagian orang yang dia tidak tahu, dia betul-betul beranggapan bahawa selawat inilah yang menyembuhkan. Betul-betul dia beranggapan bahawa Muhammadlah sallallahu alaihi wasallam yang menyembuhkan. Inilah risikonya tu, kerana ia boleh membuka jalan, membuka ruang kepada syirik. Padahal inilah yang kita hendak tutup rapat-rapat. Kita kata apa? Cegah sebelum parah. Sebab selawat ini boleh didapati mana-mana, bukan saja dalam buku, dalam Google, dalam Google Image ke mana-mana ada. Jadi orang yang mengamalkannya dengan kefahaman yang berbeza-beza. Orang yang mengajarnya pun dengan kefahaman yang berbeza-beza. Okey, jadi kita hendaklah menutup semua pintu-pintu syirik. Saya tidak berkata, saya ulangi, saya tidak berkata orang yang mengamalkan lafaz ataupun susunan selawat syifa ini adalah seorang musyrik. Jangan terus pula begitu. Saya kata bergantung kepada kefahaman masing-masing, tetapi ada risiko di mana ia boleh membuka jalan ke atas syirik bergantung kepada orang yang mengamalkannya. Jika ada yang mengamalkannya dengan kefahaman, dengan keyakinan selawat inilah yang menyembuhkan, Muhammad itulah yang menyembuhkan, itu adalah kesalahan yang syirik, tetapi orang itu tidak serta-merta dihukum musyrik kerana dia orang yang keliru atau dia orang yang salah faham, maka hendaklah diberi penjelasan kepadanya. Pilihan terbaik, tak payah duk sebarkan selawat ini. Apa kita buat ialah kita lakukan sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini apa dia? Kita puji-puji Allah, puji-pujian kepada Allah, berselawat seperti biasa kepada Rasulullah. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan apa yang kita kehendaki. Dalam kes ini, kita berdoa kesembuhan kepada sesiapa yang kita mahukan pada saat sedang berdoa itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita tinggalkan selawat syifa ini sebagai langkah berhati-hati, sebagai langkah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun ajar kita kaitan selawat dengan doa. Ayuh kita ikut jalan Nabi, jangan pula ikut jalan berseberangan. Nabi ke kanan, jangan pula kita ikut ke kiri dengan cara berdoa yang sekaligus dengan lafaz selawat itu, ya. Baik. Sebelum tu, baik, selepas itu kita ke muka surat 284 pula. Ke surat 284 tentang membaca surah Yasin. Satu lagi amalan masyhur. Bila ziarah orang sakit tak tahu apa nak buat, lalu dibacakan surah Yasin. Maka di sini ada dua perkara, ya. Pertama sekali, hadis yang berkata bacakanlah surah Yasin kepada orang yang hampir mati di kalangan kalian, itu hadis yang dhaif. Ada yang berkata kita boleh amalkan hadis dhaif, maka saya berkata jika dalam bab itu sudah ada hadis yang sahih, kita amalkan hadis sahih, iaitu apa dia? Talkinkanlah
ajarkanlah, tuntunlah, bimbinglah orang yang akan mati di kalangan kalian dengan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudiannya, bila kita ziarah orang sakit, bukan semuanya yang akan mati. Bukan semuanya macam dah, ini tak lama 2-3 hari nak mati lagi ni. Kan jadi macam tak kena pula tu. Okey. Jadi bukanlah sesuatu yang kena dengan hadis tersebut ya, sebab hadis tersebut merujuk kepada orang yang hampir mati di kalangan kalian. Saya ada sebuah video khas dalam bab ini. InsyaAllah saya letak di bahagian description ya. Mana description? Exit video ini, tag pada tajuk, akan keluar description di bawahnya ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika orang yang kita ziarah itu dia seorang ahli Al-Quran, dia suka dengar, dia suka baca Al-Quran, tetapi kerana dia sedang sakit saat itu, dia tidak dapat baca Al-Quran. Lalu dia minta kita yang datang ziarah itu untuk membacakan Al-Quran supaya dia dapat mendengar kalam Allah. Sebab hati dia begitu terhibur mendengar kalam Allah. Maka kita bacakan. Jangan pula, tak ada, bid'ah. Okey, bukan begitu. Ini bagi orang yang dia memang suka baca Al-Quran. Tapi bila dah sakit ni, dia tak dapat nak baca Al-Quran. Maka kita datang, boleh tolongkan baca. Dia suka dengar surah Ar-Rahman ke, dia suka dengar surah Al-Waqiah ke, atau dia suka dengar surah Yasin. Maka kita bacakan surah Yasin. Yang itu tak mengapa. Alright? Jadi ada perbezaannya. Yang pertama, bila ziarah, kita khususkan surah Yasin kepada orang itu. Itu bukanlah sunnah Nabi SAW. Yang kedua, orang tu dia suka. Dia yang minta kita bacakan Quran. Kita baca saja mana-mana bahagian daripada Al-Quran, mana-mana surah daripada Al-Quran. Dan jika dia suka surah Yasin, tak apa, bacakan surah Yasin kepadanya. Okey. Jadi berakhirlah kita sampai ke muka surat 285. Sampai muka surat 285 ya. Jadi tuan-tuan dan puan, sedikit kesimpulan amalan masyarakat kita, selawat syifa. Mahupun mana-mana selawat lain, selawat tafrijiriyah lah, selawat nariyah lah, selawat badariyah lah, selawat ini, pertama sekali tidak berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, selawat-selawat itu lazimnya dia 2 in 1. Maknanya apa? Dalam selawat itu ada sekali doanya. Tetapi dalam susunan lafaz selawat itu boleh menimbulkan salah faham di kalangan orang yang membacanya. Maka jalan yang lebih selamat ialah kita tinggalkan selawat-selawat ini dan kita amalkan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu apabila hendak berdoa, 3 perkara. Pertama, kita puji-pujian kepada Allah. Kedua, kita berselawat kepada Rasulullah dengan selawat yang biasa. Ketiga, kita berdoa kepada Allah. Okey? Hadisnya telah saya bacakan tadi. Baik. Dan kemudiannya, sebagai kesimpulan juga, surah Yasin. Okey? Jadi, kalau orang tu pesakit itu suka nak dengar baca Al-Quran, silakan. Suka hendak mendengar surah Yasin, silakan. Tetapi bukanlah sesuatu yang sunnah. Untuk kita yang ziarah, kita tak tahu apa nak buat sebab kita sangat jauh daripada sunnah Nabi SAW. Kita pun baca surah Yasin. Disangkakan itulah amal soleh pada saat itu. Padahal sebenarnya bukannya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di bahagian awal video ini dan juga dalam video-video sebelum ini tentang apa yang sepatutnya dilakukan apabila kita ziarah orang sakit. Baik, sehingga sini saja dahulu. Okey, drone pun sudah datang. Sudah kembali untuk landing. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kemudian insya-Allah sambungan bahagian akhir daripada buku ini, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Okey, dah nak landing dah ni. Bye-bye.